Okay, jadi di Quantometer saya dinaikkan pangkat ke merchant pada 15 Mac 2021 dan saya juga sebagai memimpinlah kumpulan Golden Prestige Group seluruh Malaysia. Okey, hari ini kita tengok dengan terjadinya pandemik COVID-19, kita tengok memang memberi kesan kepada ramai pihak, ramai orang, okay? Di mana pendapatan terjejas, hilangnya nyawa, hilang pekerjaan, yang mana yang buat bisnes lingkup, dan ekonomi kita jatuh, kan? Jadi kalau kita tengok pada tahun sekarang ni 2022, apa kata Warren Buffett? Warren Buffett dia menyatakan pekerjaan tidak terjamin dan kita banyak bergantung kepada satu pendapatan. Okay? Dan kekayaan kita ni dimakan oleh inflasi. Ini hakikat dia, apa yang diceritakan oleh Warren Buffett. Okay? Saya percaya ramai orang terkesan dengan situasi sekarang ni lah. Okay? Jadi Quantometer menawarkan peluang emas untuk kita generate pendapatan, sama ada nak buat sebagai part time pun boleh, sebagai full time pun boleh. Sebab apa? Dia menawarkan satu potensi pendapatan yang sangat luar biasa bagi sesiapa yang kita kata sesiapa yang aktif lah. Okey, kelebihan dia bila kita terlibat dengan emas digital ni, okey, bisnes ni kita jalankan secara online. Okey, kelebihan dia kita jalankan secara online di mana kita tak perlu untuk menyimpan stok, tak perlu nak kena pergi office ataupun nak store emas kita, tak perlu buat demo, okey, tak perlu staff, dan kita tak perlukan modal beribu-ribu pun untuk menjalankan bisnes di Quantometer ni. Hanya apa yang kita perlukan, handphone dan juga internet saja. Okay? Jadi kita boleh beroperasi bila-bila masa, di mana-mana saja, 24/7, cepat, mudah dan juga selamat. Semuanya di hujung jari. Jadi itulah ciri-ciri yang ditawarkan oleh Quantometer ni, di mana kita menggunakan teknologi fintech. Okay? Ini ramai orang bercakap dari segi teknologi lah. Even kalau kita hari ni pergi dekat kedai pun kita tak berurus niaga dengan tunai lagi dah. Okay? Semuanya menggunakan wallet saja. Okay. Dan seterusnya untuk menjalankan emas digital ni, apakah kelayakan dia? Okay? Kelayakan dia umur minimal 18 tahun lah. Okay? Jadi ini syarat minimum untuk jalankan bisnes kami. Pertamanya dari segi umur kita mesti lebih daripada 18 tahun. And then tak perlukan kelayakan akademik yang khusus. Okay? Nak kena ada degree dan diploma kan tak perlu. Okay? Dan modal yang diperlukan sangat-sangat rendah. Okay? 300 lebih kurang lah, RM315 untuk JAE 5 kali. Yang ni pun bukanlah kita bayar kepada siapa-siapa. Okay? RM315 ni kita simpan emas sendiri. Okay? Kita sebagai penyimpan emas sendiri, kita dah boleh upgrade daripada status investor kepada status introducer. Dan kita menawarkan potensi income yang lumayan lah. Okay? Dan yang menariknya, income pendapatan yang ditawarkan oleh Quantometer ni dibayar secara harian. Dia tak ada nak kena tunggu 30 hari ke, nak tunggu 15 hari sekali ke, seminggu sekali ke, tak ada. Dia on the spot. Bila berlaku saja jualan, berlaku saja transaksi, maka pendapatan terus dibayar kepada konsultan. Okay? Okay, and then kita tengok company QM lah. Okay? Quantometer ataupun kita sebut sebagai QM. QM ni adalah company yang boleh dipercayai dan reliable. And then company tempatan berstatus antarabangsa. Okay, company tempatan habis di Pulau Pinang saja, tapi dia dah memasuki ke pasaran global lah. Dan dia menawarkan produk terunggul di dunia. Okay, satu-satunya produk yang ditawarkan dalam pasaran hanya ada di Quantometer. Dan
semestinya lah produk yang ditawarkan dari segi syaratnya patuh syariah. Alright, dan kita tengok seterusnya QME. QME ni apa? QME ni adalah fundamental exchange beroperasi di New York, ditubuhkan di New York. Dia merupakan syarikat induk dan kapasiti fintech berasaskan kepada bulan emas fizikal lah. And then dia berjaya dalam memperkasakan usahawan dan perniagaan dalam semua peringkat dalam industri logam berharga melalui teknologi yang canggih dan penyelesaian korporat yang berkualitas. Okay. QME juga melibatkan diri dalam pembangunan produk digital bersandarkan kepada logam berharga melalui kaedah research dan juga pembangunan yang sistematik. Dan ini meliputi ekosistem yang menyeluruh melalui Universiti Corporate, KMCU, bagi memacu pertumbuhan global yang berterusan dan untuk meningkatkan kemampanan perniagaan. Inilah serba ringkas carta entity structure corporate untuk QME. Kita tengok di sini. Dia pemegang saham dia, Quantum Bullion Australia, USA dan Indonesia memegang 100%. Dan inilah sahabat sikit saya tak nak go terus nak benda ni. Ini ekosistem dia lah, Quantum Exchange. Dia ada bawah dia ada corporate university, and then ahli berdaftar di bawah Quantum Bullion Exchange Board. Dan ini antara channel bisnes lah, Quantum Mining, Quantum Capital dan juga Quantum Bullion. Now kita tengok, tadi kita tengok induk pada Quantum adalah QME. Now kita tengok Quantum sendiri, dia didaftarkan pada Julai 30 tahun 2012. Bernombor pendaftaran 1011907U. Dia merupakan pembekal emas terbesar di Malaysia. Dan dia membekalkan emas 99.99 sahaja. Kalau 916 tanya tak ada kita. 99.9 LBMA di pasaran Malaysia, termasuklah agensi kerajaan, bank, institusi keuangan, syarikat dan juga individu yang berdaftar. Alright. Serta mempunyai kerjasama yang amat baik dengan bank tempatan dan jalinan perniagaan dengan pembekal jongkok emas luar negara termasuk Perth Mint Australia. Jadi hari ini kita nak beli emas sebagai pertukaran mata wang. So, pada apa? Kerana emas adalah bukti aset lindung nilai terbaik terhadap inflasi, melindungi kita dari susut nilai wang kertas. So hari ini kita nak meniaga satu kita kata logam berharga yang kalis inflasi, iaitu emas. And then kita tengok rakan niaga dagangan komoditi QM siapa? Bursa Suk Asila. Bursa Suk Asila. Bursa Suk Asila ni macam bursa saham lah semuanya. Bursa Suk Asila ni fokus kepada komoditi. Kalau bursa saham ni dia macam-macam lah, BSK kan. So Bursa Suk Asila ni fokus kepada komoditi lah. Dan modal berbayar QM adalah 10 juta. Dia merupakan pembekal sistem dagangan emas bank, pembekal emas ke bank tempatan dan juga antarabangsa, di mana sasaran dia pada tahun lepas disenaraikan di ACE Market. Hal ini dah berlaku. Dan tahun 2022 penyelesaian di Bursa USA Nasdaq. Sekarang dia buka kepada member saja. Nanti baru dia akan, bila dah senaraikan nanti baru dia buka kepada public lah. Alright, dan siapa konsultan syariah dia? Konsultan syariah dia pertamanya daripada Isra Consulting lah, Akademik Pendidikan Syariah Antarabangsa yang mana ini dimiliki oleh Bank Negara. Dan juga Perakunan Kewangan Islam dan Pengadutan Organisasi untuk Islam Sedar Institusi Kewangan AUFI, yang berpusat di Bahrain. Ini Perakunan Kewangan Islam dari segi antarabangsa. Dan ini adalah rakan niaga dia. Antara bank-bank Malaysia ni antaranya bank seterusnya di mana emas fizikal kita ditempatkan. Walaupun kita proses kita secara digital, kita bersandarkan kepada fizikal yang sebenar, dan emas fizikal kita emas fizikal tadi disimpan di bricks.
BRICS ni dia sebagai peneraju industri dalam pengurusan risiko dan fisik dan selamat pada taraf dunia. Dia ditubuhkan sejak tahun 1859 lagi. Jadi dah 150 tahun dah BRICS ni. Okay. Di mana di rantau Asia ni, di Malaysia tak ada BRICS ni. Sebab itulah dia ditempatkan di Singapura. Okay. Dan BRICS ni dia dah masuki lebih dari 110 negara. Right? Jadi dia satu institusi yang boleh dipercayai. Selain daripada kita menyimpan emas di BRICS, emas kita diinsurансkan 100% oleh Lloyd's of London. Dan inilah emas kita, Perth Mint. Okay, QM dia merupakan pengedar sosial pada Perth Mint Australia dan juga ICBC Bank. Dan kita berkolaborasi dengan Koperasi Asia dan juga Koperasi Malaysia, My Angkasa, right? Okay, so ini berbalik kepada emas lah. Okay. Saya refresh baliklah apa yang kita ceritakan pada hari Selasa. Okay, kita review balik kenapa kita pilih emas lah. Emas ni dia merupakan satu anugerah alam semula jadi. Okay, dia berharga, dia boleh ditunai dan merupakan harta simpanan yang berharga lah, serta mempunyai nilai simpanan tinggi dan tak berkarat. Okay, pelbagai portfolio dan evaluasi negatif kepada kewangan, kepada saham dan institusi kewangan Islam yang lain. Dan yang paling pentingnya dia sebagai pelindung nilai inflasi serta mata wang fiat. Okay. Dan seterusnya emas ni dia tak dikenakan cukai lah. Okey, inilah kenapa kita memilih emas kita. Satu, kita dari segi pemilikan dia, okey, kita dapat buat pemilikan secara bersama. Okey, jadi sebab tu dia punya kos dia lebih rendah. And then kita boleh berurus niaga secara online saja, 24/7, 24/7. And then mudah dicairkan, tiada had limit, fleksibel. Kita nak buat apa-apa transaksi dia sangat-sangat mudah. Okey, pengeluaran, nak transfer, nak apa, nak keluarkan fizikal ataupun nak penjualan, semua hanya di hujung jari. And then kita mudah pindah. And then emas kita ni pilihan untuk kita nak keluarkan emas fizikal. Dia satu kemudahan lah untuk kita berurus niaga. Nah, kita tengok sejarah kenaikan emas. Saya percaya yang ni semua orang mungkin sedia maklum lah, sebab emas ni makin lama makin mahal. Tak pernah lagi lah emas nilai dia jadi kosong. Okay, inilah hakikat kenaikan emas. Kalau kita perhatikan 20 tahun trend dia ada trend menaik. Walaupun dalam jangka masa pendek dia ada naik turun, jangka masa panjang dia akan terus meningkat nilai dia. Okay. Bermula daripada tahun 96 cuma RM35 1 gram. 2010 lebih kurang lah 135. Sekarang ni antara 230 ke 250. Okay. Jadi ramai pakar meramalkan untuk kenaikan tahun ni emas berpotensi untuk mencecah 300 per gram. Jadi kita tak berdosa, tak perlu pusing beli hari ni alamat yang sebetul. Okay, beli hari ni tengok harga dah turun. Tak perlu timbang. Sebab apa dia turun cuma bersifat sementara saja. Sebab kalau kita perhatikan trend emas ni dia terus menaik lah. Sebab apa? Ringgit kita makin lama makin menurun, nilai emas makin lama dia makin mahal. Okay, kalau kita tengok tahun 96 kalau 1 juta kita boleh dapat 25 kilo emas. Okay, 2015 1 juta cuma dapat 6 kilo saja. Sebaliknya tahun 2021 1 juta 4 kilo je kita dapat emas. Right? Dan sebaliknya kalau emas ni 25 kilo nilai dia 1 juta pada tahun 96, 2015 3.5 juta, 2021 6.3 juta. Okay. Ini kita sebagai orang Islam, okay, hadis daripada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Bakar bin Maryam ada mengatakan akan tiba suatu zaman di mana tiada apa yang benar dan boleh digunakan oleh manusia, maka simpanlah dinar dan dirham, iaitu dinar emas, dirham perak. Okay, ini sebagai satu ingatan kepada kita kenapa kita kena menyimpan emas daripada sekarang. Dan juga
emas sebagai simpanan sebenar lah, di mana firman Allah SWT dalam surah Al-Taubah ayat 34 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak di antara pendeta dan ahli agama Yahudi dan Nasrani memakan harta orang ramai dengan cara yang salah dan mereka menghargai manusia di hadapan Allah dan Islam. Dan ingatlah orang-orang menyimpan emas dan perak serta tidak membelajarkannya pada jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab besar yang tidak terperi sakitnya. Okay. Emas sebagai perhiasan dan juga firman Allah dalam surah Al-Kafir ayat 31, mereka itu disediakan baginya syurga yang kekal yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka dihiaskan dengan gelang-gelang tangan emas dan memakai pakaian hijau dari sutra yang nipis dan sutra tebal yang bersulap. Mereka berhari dalamnya dengan berbaring di atas pelamin yang berhias. Demikian itulah balasan yang sebaik-baiknya dan demikian itulah surga tempat berehat yang sebaiknya. Jadi kita nampak ada Al-Quran pun diceritakan tentang emas. Okay? Dan kita tengok solusi kepada pemulihan ekonomi, di mana QM menawarkan satu platform, produk unik yang mana kita boleh gunakan sebagai penyelesaian kepada masalah ekonomi kita lah. Okay, pertamanya daripada produk JSA, and then yang kedua JCA, yang seterusnya JE 5 kali dan juga JE 10 kali. Okay. JSA ni, apa ciri-ciri dia? Pertama, kita tukarkan mata wang kita kepada emas, kita beli emas, kita boleh jual emas dan kita boleh pindah emas ke aset ke ahli yang lain. Okay? Jadi untuk JSA ni kita boleh beli serendah RM10 sahaja. Right? Dan seterusnya JCA ni kita nak kekalkan harta. Maksudnya emas kita tu kita kekalkan gram dia dan kita boleh tukar 85% kepada tunai. Alright? Dia secara pro rata. Iuran dikira berdasarkan jumlah pembiayaan tiada had penebusan. Maksud dia 85% ni bukan daripada nilai marhun ataupun nilai emas, dia daripada nilai pembiayaan. Okay? Dan tiada had masa lah penebusan. Dia tak perlu kita nak kena tebus dan sebagainya. Okay? Dan ini produk yang paling hot di QM, JE 5 kali dan juga JE 10 kali, di mana kita nak meningkatkan aset emas kita. Okay. Yang GSA dan GCA ni kita nak rolling. Kita ada modal RM10,000, kita nak guna. Dalam masa terdekat, kita sandarkan kepada emas tu dan kita keluarkan untuk perbelanjaan. Manakala untuk JE 5 kali ataupun JE 10 kali, yang ni untuk kita nak tingkatkan aset kita. Kita ada RM10,000, kita nak jadikan dia RM100,000. Okay. Kalau orang dengar tanpa mengetahui ciri-ciri dia, mungkin kata too good to be true. Okey, macam mana boleh jadi 10 kali. So dia ada di kaedah dia. Okey, so ini dia tujuannya kita nak tingkatkan aset emas kita, gandakan aset kita 10 kali. Yang bagus dia tak ada margin call lah. Kita ada margin call. Dia ada penambahan nilai. Okey, kita ambil keuntungan pada benda-benda masa berdasarkan harga emas harian. Okay. So, ini ciri-ciri JSA lah. JSA kita tukarkan kepada JSA. Contoh, kita ada RM1,000, kita dapat 4 gram dalam JSA. So, daripada JSA ni, kita request advance. So, kita akan bayar 85% untuk kita belanjakan. Okay. Jadi, pembiayaan dia charge cuma 3.5% sahaja dan bayaran secara fleksi. Kepada daily rest lah. Okay. And then ini JE 5 kali. JE 5 kali ini untuk mereka yang bajet kurang daripada RM1,000. Okay. Kurang daripada RM1,000 yang mana dia nak buat simpanan. Contohnya RM100. Kalau misalnya kata JE 5 kali ini serendah $25. Okay. $25 lebih kurang RM100 lah. So RM100 campur dengan pembiayaan fleksi 400 menjadikan pegangan emas kita 500. Itu sebab tu kita panggil dia sebagai 1 kali 5 ataupun 5 kali. Maksudnya 1 kita 5, 4 pembiayaan jadikan 5. Okay. Dan apa keistimewaan dia? Okay. Bila mana berlaku kenaikan emas, okay, katakanlah naik 10%, 10% kita bukan daripada nilai
modal kita kenaikan daripada jumlah pegangan. Okey, so kalau 500 kita dapat RM50 lah. Okey. Kalau misal kata emas naik 20%, kita dapat RM100 dan 30% RM150. Jadi inilah uniknya produk yang ada di KM, di mana kita dapat kenaikan berdasarkan kepada 5 kali. Dan seterusnya JE 10 kali. JE 10 kali ini. Ya. So sekejap. Untuk JE 10 kali ini kita modal kita RM1,000. RM1,000 dan flexi RM9,000 menjadikan pegangan emas kita RM10,000. Jadi yang special dia bila mana berlaku kenaikan emas 10% kita dapat RM1,000. 20% RM2,000 dan 30% RM3,000. So inilah kenapa specialnya JE kali 5 dan juga JE kali 10 ni. Jadi yang ni sekali imbas lah sebab kita nak terus kepada usahawanan ataupun sebagai konsultan. Jadi tugas kita sebagai konsultan ni, kita pertamanya kita nak create awareness, kita bagi kesedaran dan kita nak educate masyarakat tentang kebaikan menyimpan emas. Selalu bila kita sebut tentang simpanan, orang akan nampak kepada ringgit. Jadi kita nak ubah mentaliti itu hari ini. Kita buka daripada simpan ringgit kepada simpan gram emas. Kita bukan lagi simpan ringgit, kita simpan gram. Alright. Dan kita nak bantu untuk tingkat dan kukuhkan keuangan melalui produk unik yang saya sentuh sebentar tadi. Tengok kepada kemampuan dan juga bajet setiap individu itulah. Apa keperluan dia. Orang yang nak bisnes, nak rolling modal, dan kita recommend dia gold convert account. Bagi orang yang ada bajet untuk menyimpan di masa depan, so kita cadangkan dia untuk JE 10 kali. Dan orang yang kurang berkemampuan, ada duit kurang daripada RM1,000, dan kita cadangkan dia untuk konsisten menyimpan dalam JE 5 kali. Right? Jadi konsep emas ni bukan semata-mata kita beli dan tunggu. Ramai lagi saya percaya di luar sana yang masih beranggapan emas ni macam saham. Dia beli hari ni, bulan depan dia nak jual, nak tengok untung. Bila jatuh dia susah hati. Sebenarnya emas ni kita menyimpan emas. Jadi adalah disarankan kita buat secara berkala, secara regular. Kerana apa kita dapat? Sebab emas ni dia ada kenaikan, ada turun naik dia. Jadi bila kita buat secara berkala, kita minimizekan ataupun kita leveragekan kita punya apa kita sebut istilah sebagai dollar cost averaging. Jadi kita minimizekan cost per gram kita tu. Apa keistimewaan dia bila terlibat dengan quantum metal sebagai usahawan? Pertamanya, kita akan dapat pendapatan tanpa had secara berterusan. Dia income unlimited. Dan yang kedua, kita dapat melabur, menyimpan emas sambil menjana pendapatan. Pendapatan yang kita perolehi, kita dapat melabur dalam masa yang sama. Kemudiannya, yang seterusnya perniagaan yang boleh diwariskan. Kerana apa? Kalau tuan-tuan perasan, masa kita register, masa kita nak update KYC, so dalam KYC itu diwajibkan untuk kita letak penama. Kalau tak buat proses tu, KYC tak approve. Jadi sebab itulah company dia sangat menitik beratkan agar pendapatan kita ni boleh diwariskan. Sama ada kita letak dia sebagai penamaan ataupun kita ada buat dokumen pewarisan. Contohnya ada buat wasiat, hibah dan sebagainya. So kita boleh tik bahagian, ada satu box kecil tu. Dia letak dekat situ estate. Estate tu maksud dia kalau kita ada buat dokumen pewarisan lah. Mungkin kita ada buat
bahasa orang kita panggil will. Okay? Kalau bahasa Melayu kita sebut sebagai dokumen wasiat lah. Okay? Dan seterusnya kita dapat melancong ke luar negara. Okay? Setiap tahun company dia throw challenge lah. Okay? Dia bagi challenge di mana yang kontes last year kita berpeluang untuk melawat Perth Min. Okay? Jadi pengumuman siapa pemenang, siapa yang dapat hadiah kereta, insya-Allah menurut CMO kita Mr. Kenneth, mungkin dalam bulan 3 akan diumumkan. Okay? Tengoklah siapa yang kita kata yang banyak buat production, yang banyak buat sales. Okay? So company akan hargai dengan reward, macam-macam reward lah. Okay? Kereta antaranya melancong ke luar negara lah. Dan seterusnya pendapatan pula yang kita dapat ni sangat-sangat lumayan. Kalau tuan-tuan dan puan perhatikan di luar sana, memang tak dapatlah allocation kepada konsultan. Memang sangat-sangat tinggi. Dan ini saya akan huraikan sebentar lagi. Okey. Dia tawarkan satu insentif yang sangat-sangat lumayan. Okey. Dan kita ada kelebihan masa kerja yang fleksibel. Dekat mana-mana pun kita boleh beroperasi. Dan latihan pemantapan ilmu disediakan daripada KMCU sendiri, daripada company, dan daripada tim kita ada sesi bijak emas. Okay? Macam minggu sudah kita ada buat pencerahan tentang apa itu tawaruk. Okay? Dan daripada masa ke semasa kita ada sediakan latihan pemantapan ilmu. Dan juga kita ada sediakan support daripada tim lah, di mana kita ada communication sama ada dalam grup WhatsApp dan juga Telegram. Jadi tuan-tuan yang baru boleh sertai WhatsApp group lah. Jadi ada apa-apa kemuskilan ataupun yang prospek tanya yang kita jam tak boleh nak jawab, boleh tanya dalam tu. InsyaAllah kita ada ramai kawan-kawan yang dapat bantu. Okay? Alright. Dan inilah income yang dibayar tu immediately, serta merta setiap hari. Ini yang menariknya. Yang inilah yang antara salah satu penyebab saya dan kawan-kawan kita yang lain dalam ni, kita terus buat keputusan untuk bergerak secara full time. Okay, terus buat full time. Macam saya dah lama dalam industri insurans sampai 20 tahun. Jadi saya tinggalkan segala industri itu, terus fokus kepada PM. Right? Okey, bagaimana untuk menjadi usahawan quantum meter, QBEB? Okey. Jadi saya percaya malam ini semua dah register, daftar percuma. Kita dapat storage account secara percuma dan kita boleh bermula serendah RM10 untuk menjadi konsultan. Inilah requirement yang diperlukan. Okay. Sama ada kita beli JE 5 kali 3 unit ataupun kita buat pembelian JE 10 kali 1 unit. So ini kelayakan asas untuk kita menjadi introducer. Dan dalam proses introducer kepada konsultan, kita kena hadiri kursus yang ditawarkan oleh KMCU. Okay, di mana kita kena di-charge kita sebanyak 300 untuk 2 hari program kursus pembelajaran Gold. Okay. Dan seterusnya daripada peringkat introducer, kita akan pergi kepada konsultan. Okay. Konsultan bermula daripada kita guna kaedah warna daripada putih, kuning, orange, hijau, biru, purple, brown dan peringkat terakhir adalah black. Okey, ini adalah profit sharing ataupun pendapatan sebagai introducer. Okay. Introducer untuk JE 10 kali dia akan dapat 2%, JE 5 kali dia akan dapat 1.5% dan untuk GSA 0.5%. Okay. Manakala bila kita dah dipromotkan kepada konsultan dia punya profit sharing dia adalah 5% untuk JE 10 kali, JE 5 kali 3.5%. Dan GSA 1.5%. Jadi sebab itulah kita nak tuan-tuan serius. Okey, bila serius kita cepat-cepat promote ke dealer. Ada apa? Dia punya allocation untuk
commission tu dah jadi makin besar lah. Alright. Nah, kita tengok kriteria kenaikan pangkat daripada customer untuk jadi introducer. Okay, konsultan hanya perlu klik promote saja untuk melayakkan investor ataupun pelanggan dia untuk jadi status introducer. Okay. Nah, kita tengok level pertama. Level pertama, bila kita dah upgrade daripada konsultan, daripada investor kepada introducer, dan peringkat yang seterusnya adalah konsultan. Tadi saya dah tunjukkan, okay, beza dia punya pendapatan tu bila dah naik konsultan. Cara untuk nak jadi konsultan. Cara nak jadi konsultan, apa requirement yang diperlukan? Okay, requirement yang diperlukan, dia nak production kita RM30,000. Okay, dan kita kena ada 5 orang direct member, direct ahli. Okay, sama ada dia sebagai ahli kita tu sebagai introducer ataupun sebagai ahli biasa. Tak ada masalah. Okay, yang penting dia nak ada sekurang-kurangnya ada 5. Okay, dan daripada 5 orang ni, dia nak ada sales ataupun production RM30,000. Dan RM30,000 ni ada produk tertentu sahaja yang dia ambil kira. Dia cuma ambil kira untuk GAE series sahaja. Faham? GAE 5 kali ataupun GAE 10 kali sahaja. Untuk GSA tak dikira sebagai production untuk kita promote ke konsultan yellow. And then seterusnya daripada konsultan yellow kepada konsultan green, production yang diperlukan adalah RM150,000. Okay, RM150,000 dan kita kena ada direct kita 5 orang dealer. Okay, jadi dia nak ada direct. Ada yang tanya indirect boleh tak? Indirect tak dikira. Okay, di sistem PM dia utamakan yang direct. Jadi kita kena ada 5 orang direct. Dan daripada grup kita ni menghasilkan jualan sebanyak RM150,000. Okay, bila dah cukup RM150,000, kita dapat promote ke konsultan green ataupun konsultan hijau. Okay, apa kelebihan dia? Apa dia punya allocation dia? Jadi saya akan tunjukkan. Pertama, saya tunjukkan dia punya tier-tier dulu. Alright. Dan seterusnya daripada konsultan green, kita ke konsultan blue. Sama je requirement dia. Dia duplicate 5. Kaedah dia duplicate 5. Okay, kita bermula daripada introducer. Untuk jadi dealer, duplicate 5. Daripada dealer kepada dealer developer pun duplicate 5. Dan dealer developer ke merchant, duplicate 5. Jadi duplikasi 5 lah. Jadi kita kena pastikan yang direct kita ni ada 5 yang aktif lah. Okay, kalau dah ada 5, ada seorang tak aktif, yang indirect yang aktif, itu tak dikira. Okay, itu company punya sistem lah. Jadi kita kena make sure yang orang bawah kita yang direct ni bergerak lah. Okay. Jadi 5 hijau, 25 kuning, so kita dapat promote ke konsultan yang biru ataupun kita sebut istilah lama kita panggil sebagai merchant. Dan seterusnya untuk merchant developer ataupun brown, kita perlukan sales sebanyak 3.75 juta. Okey, jadi kita seperti biasa diduplikasi kepada 5. Jadi kita kena pastikan yang direct kita naik ke status blue ataupun merchant. Okay. Dan begitulah seterusnya sampai ke level tertinggi. Okay. Mana sales yang diperlukan adalah 18 juta. Okey, now kita tengok dari segi faedah dan ganjaran konsultan-konsultan yang saya tunjukkan tadi tu. Alright. Introducer, let's say lah customer dia invest 10,000 GE 10 kali, maka introducer akan dapat 2% serta merta. Okay, on the spot dia akan dapat 2%. Dan sekiranya di atas dia ada dealer. Dealer, kalau dia buat personal sale, dia akan dapat 7%. Okay. Kalau di bawah dealer ni ada introducer dapat 2%. Okay, sales daripada introducer ni. Maksudnya sales daripada introducer ni, introducer dapat 2%, 5% akan pergi kepada dealer. Right? Dan seterusnya, merchant pula.
merchant bila dia buat personal sales dia akan dapat 14%, dan sekiranya dealer di bawah dia yang buat personal sales, dealer akan dapat 7, merchant pun akan dapat 7. Ini yang menarik ya. Jadi ini sebagai kita kata perangsang untuk kita melahirkan lebih ramai direct kita. Okey. Kalau bawah kita ramai dealer, tuan-tuan kira lah kan 7% kalau ada 10 orang. Okay. Kalau ada 20 orang, so kali 7%. Dan yang seterusnya kita tengok, ini pula kes yang sama rank. Okay. Dealer dengan dealer. Barat dia dah break away lah. Tapi di QM dia still ada profit sharing lah 1%. Okay. Dan dealer developer, kalau ada ni dia akan dapat 3.5%. Okay. Merchant dengan merchant pun sama juga. Merchant sama rank dengan merchant. Okay. Dia still lagi ada 1% lah untuk profit sharing. Dan inilah peringkat tertinggi. Yang ni yang kita aim lah sebagai senior merchant. Okay. Senior merchant ni kita tengok commission dia punya allocation dia sangat-sangat besar, 20%. Right? So 20%. Just imagine lah kalau customer dia invest 10,000 JS 2 kali, senior merchant tadi dia akan dapat income on the spot RM2,000. Okay. Dan kalau misal kata di bawah rangkaian dia ada merchant, dia akan dapat 6%, dan di bawah rangkaian dia ada merchant developer, so dia akan dapat 3%. Okay. Inilah structure yang ditawarkan oleh QM di mana peringkat tertinggi. Jadi makin besar pangkat, makin besarlah dia punya pendapatan. Okay. Jadi di sini kita ada sikitlah beberapa testimoni. Malam ni kita ada tak ni? Tuan Syah ada lah kita punya dealer, Tuan Syah. Tidak, malam ni kita nak minta Tuan Syah kita buat sharing sikit. Apa? Nanti kita tengok ada ramai lagi, nanti kita ada Tuan Syah ada. Alhamdulillah. Okey, ni kita tengok beberapa testimoni pendapatan daripada reseller kita. Okey, kalau kita tengok memang pendapatan sangat-sangat lumayan lah kalau kita perhatikan dekat sini. Payout due, ini based on harian lah. Ada yang $413, okey, $440, 562, 4352, 3534. So tuan-tuan kali lah commission dia ni apa, income dibayar dalam bentuk US dollar. Tuan-tuan just imagine lah dalam bentuk US dollar, darab pula dengan 4. Okey. Ni beberapa testimoni lah daripada kita punya consultant. Ada banyak di sini. Okey, daripada income kita tadi. Jadi inilah yang saya masukkan tadi, selain daripada kita menjana pendapatan, kita juga boleh melabur emas daripada pendapatan kita tadi. Okey, ini challenge yang last year, yang baru ni akan diumumkan bulan depan. Kita tengoklah apa yang terbaru daripada company. Yang ini bagi sesiapa yang bergiat aktif lah, okay, di QM, di mana last year kalau kita tengok, tadi saya sebutkan reward BMW ada 2 biji ya, BMW 320 Sport dan juga BMW 218 GC Sport. And then kita tengok dari segi cash lah, company rewards first runner up dia akan bayar kita champion 10,000, first runner up 5,000 dan seterusnya. Okay. Ini yang last year saya tak nak cerita sangat lah. Jadi untuk kita kata supporting system lah, okay, sebagai konsultan di PM ni, kita ada satu training khusus lah di mana konsultan ataupun introducer yang nak promote ke konsultan, kita bekalkan sebagai kita kata inilah, kita kata untuk memantapkan ilmu kita sebagai seorang konsultan, di mana kita perlu menghadiri university corporate, right? Inilah dia punya kita kata dia punya structure dia, okay? Growth, opportunities, leadership dan juga development. Okay?
Jadi tuan-tuan boleh attend ni bila mana kita dah jadi introducer dan kita nak promote ke dealer. Okay? Dan ni seperti yang kita war-warkan tadi, tim support kita ada WhatsApp group, kita ada Telegram group dan juga latihan preview BOP kita buat setiap hari Selasa dan juga personal coaching. Okay? Dan kita ada satu lagi program yang dinamakan sebagai Bijak Emas. Bijak Emas kita akan jalankan ikut pengalaman 2 minggu sekali. Alright. Inilah rumusan dia. Okay, taklimat untuk prospek, new investor. Kita adakan taklimat pada hari Selasa jam 9.15 malam. Waktu yang sama pada hari Jumaat dan juga 2 minggu sekali kita buat program Bijak Emas. Okey, kita juga ada sediakan voucher emas percuma lah, okey, bagi sesiapa yang register dan buat belian minimum 1 unit JE 5 kali. So yang ni kena refer dengan introducer masing-masing lah, okey, dituntut dengan introducer masing-masing. Okey, berdasarkan apa yang saya ceritakan malam ni, mungkin ada yang nak bertanya ataupun tak faham ke, nak penjelasan lanjut sebelum kita jemput hari ni kita punya konsultan yang agak kita kata berjaya. Nanti kita minta dia buat sharing sikit. Ada soalan tak sebelum tu? Faham ke? Okey. Alright. Baik, seperti yang kita war-warkan pada minggu lepas, malam ni kita ada special tetamu special kita. Okey, beliau menyertai Quantum Meter bulan berapa? Saya rasa hujung tahun lepas Tuan Syah. Nanti suruh dia ceritalah nanti. Saya pun dah tak ingat dah. Okey, jadi Tuan Syah ni introducer dia Tuan Razi, Tuan Razi, and then selepas menyertai sesi preview dan juga coaching one to one. Jadi hari ni kita konsultan kita malam ini dia agak kita kata agak aktif lah kita tengok, okey. Jadi malam ni kita nak minta dia share dengan kita apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, macam mana dia boleh dapat promote ke serta dealer dalam masa yang singkat. Tak salah sebulan je kot. Tuan Syah, sebulan je. 3 juta jam. Ya tuan. Alright, so tuan tubuh dah bersuara. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Tuan Syah untuk berkongsi dengan kita macam mana beliau mula-mula join QM. Okay? Apa yang dalam pemikiran dia, dan apa yang membuatkan beliau ni bergerak begitu aktif ke peringkat dealer dalam masa yang begitu singkat. Okey, dan juga saya percaya tahun ni Tuan Syah dapat promote ke peringkat yang lebih tinggi insya-Allah. Baik, silakan Tuan Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua rakan-rakan dalam DPG, terutama dalam QM Group. Boleh dengar suara saya kan? Loud and clear. Boleh. Alhamdulillah, minta maaf lah tak ada preparation yang lebih complete lah. Just kita nak santai je. Basyar pun baru sampai ya. Apa nak? Okey, terlebih dahulu saya nak memperkenalkan diri Syah. Okey, dia ada jam Rolex. Masa dia orang tu main beli saya kat dia nampak dia pakai kan. Dia kata saya beli dulu 30 ke. Cross line. Okey, sorry. Ada plan. Okey, baik. Untuk perkenalan kepada semua yang mana mengenali Syah dan baru nak mengenali Syah. Okey, panggilan dikenali Syah lah.
Nama penuh Azrul Azwan Yaakob. Syah daripada Engineering Department, in charge of Electrical Department in Batuwet, Penang. And then stay dekat Kulim, Kedah. So bahasa kita bahasa utara lah. Okay. Kemudian nak cerita pasal quantum meter ni sekadar santai macam ni. Okay, quantum meter ni memang tak pernah Syah dengar pun sebelum ni. Dan tak tahu apa itu QM. Diperkenalkan oleh Tuan Razi seperti mana berulang cakap tadi pada September 2021. Tapi pada masa yang sama Syah tak peduli pun. Tuan Razi duk cerita pasal quantum meter, Syah tak peduli pun sebab Syah tak pernah. Terutamanya Syah susah nak masuk macam MLM ke pelaburan kan, memang susah dalam hidup Syah nak masuk benda tu. Tapi oleh kerana Tuan Razi ni bagi penerangan macam ni, kelebihan macam ni, tak apalah. So tempoh yang dia ambil selama 2 bulan. Dalam masa 2 bulan tu untuk Syah kenal QM. Okey, kemudian dalam research yang Syah buat, sebab Syah bukan daripada sektor ekonomi, jadi tak apa nak pandai lah. Setakat engineering tu, alhamdulillah lah kita boleh goreng. Tapi research, Google semua, kemudian diperkenalkan oleh Tuan Razi lagi untuk join Zoom. Okey, Zoom pertama Syah join, Tuan speaker kita ni, Tuan Azan, alhamdulillah penjelasan, penerangan cukup baik. Dan minat pada asal tu memang minat, yang pertama tu dah minat, kemudian terus ikut sampai 4 ke 5 kali Zoom tu. Kemudian secara tak langsung terbuka minda, terbuka hati, rasa nak join, rasa nak beli, rasa nak invest. So start November 2021 bermulalah Syah sebagai seorang pelabur dalam QM. Bermula 3 November, 6 November, 9 November, 20, dan berterusan macam top up semua kali 10, top up pasal memang niat nak jadi pelabur je kan. Jadi kemudian Tuan Razi cakap, dia kata kita boleh jadi pelabur dan kita boleh buat jadi usahawan. Jadi dia jelaskanlah dari segi usahawan tu kan. So kita nak faham tu susah sikit. Join kelas lagi untuk dapatkan info semua. Jadi dalam masa sama saya rasa cuba tengoklah. Okey, kemudian dalam masa sama Syah cubalah ni, tak biasa pun nak deal dengan kawan ni. Yang pertama Syah perkenalkan kepada kawan-kawan, kenalan rapat, kenalan kerja, saudara mara, adik-beradik. Last option Syah adalah orang luar. Okey, tak sangka mula kawan okey, rakan kerja okey, saudara mara okey, adik-beradik okey. Yang Syah tak sangka tu Syah boleh berinteraksi dengan orang luar. Jadi alhamdulillah, tak sangka lah kan. So betul macam mana berulang kata, tak sampai sebulan Syah dah dapat kumpulkan new investor dan jumlah yang terhasil 30k lebih lah. Dan terus Syah ikut Quantum Meter Corporate University lah untuk konsultan ni. So alhamdulillah lah, di situ saya memang jadi pelabur biasa ya. Tapi dah jadi konsultan ni, dah jadi konsultan tak nampak lagi sebab orang kata payout kan. So tak apa, kita abaikan, kita teruskan. Kita masih guna kenalan kita ni lah dengan. Kemudian dalam masa sama tu 10, 12, 11 tu lah titik mulanya sebagai seorang konsultan sehingga 20 hari bulan 1 kemarin ni. So Syah dah close sebanyak 36 investor. Jadi tak sangka lah kan, review balik tengok, ya Allah 36 selama ni macam tak percaya kan. Jadi tak apa, so tengok balik JE kali 5 yang terkumpul 31 unit, kemudian JE kali 10 terkumpul 40 unit. Jadi dan JSA pula yang banyak lah siapa yang duk saving tu kan, bagi investor yang join dengan QM lah. Jadi di situ saya nampak, barulah nampak payout deal tu kan. Alhamdulillah lah, saya tak banyak mana pun. Cuma orang kata apa, cecah lah kan, cecah K jugalah maksud dia. Apa yang saya dapat tu alhamdulillah lah. Dari situ nampak terus timbulnya semangat, kerajinan, kemahuan, kehendak dan sebagainya lah dalam QM ni. Pekerjaan hakiki kita fokus lah kan. So yang side ni ada masa kita on. Bila sibuk dengan pekerjaan hakiki kita stop lah. Okay. So bila mana ada jadi konsultan ni, jadi orang kata apa, saya teruskan lagi lah. Platform yang saya gunakan
Tak mana pun, cuma je platform saya gunakan social media lah banyak. Macam FB, IG, WhatsApp, and then group, macam group sukan, group kereta, dan group kerja dan lain-lain lah. Jadi benda, hanya itu yang saya gunakan. Saya tak guna lain. Saya hanya guna platform tu je untuk dengan new investor. Last kali saya guna face to face. Dan kalau face to face tu maknanya kita nak ke arah close lah benda tu, tak ada lagi dah. Sebab face to face ni mungkin orang tu dah berminat. Orang tu nak tahu lebih lanjut QM ni. So mana kata dia akan buat appointment. So kita akan deal face to face dengan dia. Segala persoalan Q&A yang saya boleh jawab, saya jawab. Yang saya tak faham, yang saya rasa sukar untuk saya jawab, saya akan berhubung lah dalam grup kita, terutama sekali macam berulang kita yang di kategori cikgu lah, jadi kita akan berhubung lah. So penjelasan, penerangan yang Syah bagi tu, Syah follow macam mana Tuan Azan buat dalam setiap sesi Zoom tu. Saya cuba ambil sikit, tapi tak sehebat Tuan Azan lah. Cuma Syah ni buat just cakap biasa-biasa lah, cakap pun tak talent. Orang kata apa tak pandai kot tu kan. Jadi cakap setakat mana kita boleh cakap bagi orang faham. Secara tak langsung tak sangka lah orang faham, sampai banyak ni orang masuk. So alhamdulillah lah. Mana kata apa yang saya cakap, apa yang saya bagi, dia orang faham lah. Jadi tapi yang paling penting konsep yang Syah guna ni, Syah bukan konsep nak mencari. Tapi Syah hanya tunggu yang betul-betul berminat dalam penyimpanan, pelaburan emas dengan QM. Syah tak pernah pergi jumpa si A, weh masuklah weh, B, weh masuklah weh. Tak pernah guna konsep tu. Daripada start saya masuk November 2021 sehingga sekarang, tak pernah guna konsep tu. Terutama yang kita ada pelabur yang join malam ni, Firdaus Ahmad. So Firdaus Ahmad ni pun memang aktif dia sekarang ni. Memang Syah respect kat dia. Jadi dia pun ada join dengan kita malam ni. So dia pun cari Syah dan Syah face to face dengan dia. Alhamdulillah dia lajak. Dia memang lajak. Tak lama pun dia memang cepatlah konsultan ni. Betul tak Firdaus Ahmad? So jadi Syah masih teruskanlah dengan cara Syah sendirilah, walaupun Syah tak platform macam internet IT semua ni Syah kurang sikit lah, tapi Syah masih guna platform yang sedia ada ni untuk memperkenalkan QM kepada orang ramai lah. Jadi masalah dia satu je, kalau Syah ada persoalan yang tak boleh jawab, Syah akan refer pada yang lebih arif lah untuk dapatkan jawapan yang lebih tepat untuk memudahkan kita punya klien, kita punya investor faham lah. Tapi bila mana dia orang dah setuju dengar cakap nak join, nak buat pelaburan semua, Syah cuma cakap Syah tak janjikan bulan dan bintang lah. Apa yang Syah cakap semua clean dan transparent daripada QM. Tak pernah Syah kata hang masuk ni hang untung, hang masuk 2 minggu hang untung, tak ada. Jadi maksud dia kita cakap clean, niat kita kerana Allah Taala, kita nak share apa kita dapat. So jadi apa yang Syah kata kat dia, bila masa kita dah masuk ni nanti kita dah buat penyimpanan, kita dah buat pelaburan, apa yang kita perlu adalah kesabaran. Kedua, kita perlu berdisiplin dengan diri sendiri. Maksud dia tak perlu ada sikap tamak, ada sikap terburu-buru. Jadi kita kena just fokus dan disiplin pada diri kita lah. Bila mana emas kita jatuh turun, time tu kita beli, kita buat penambahan. Bila mana emas tu naik, sekiranya ada profit daripada pelaburan kita, bergantung pada kita, individu kita. Kalau kata individu tu kalau dia nak apa? Dia nak terminate, terpulang pada dia lah. Bergantung pada jumlah yang dia tengok tu lah. Jadi apa yang saya cakap, memang Syah hanya ambil daripada yang Syah faham daripada QM, transparent. Jadi tak ada lah nak kata hang masuk ni, hang untung ni, hang masuk ni, hang untung ni. Jadi tak pandai cakap macam tu. Jadi hanya guna keikhlasan, kejujuran kita, hanya nak tolong rakan-rakan, saudara mara, kenalan-kenalan ni untuk ubah konsep kita daripada selama ni kita simpan dalam bentuk ringgit, apa kata kita simpan dalam bentuk gram emas, untuk kita tengok pula perubahan yang berlaku pada penyimpanan sekarang ni. Dulu memanglah duit kita tahu kan, duit kita letak dekat bank mana sekalipun, institusi mana pun, kita tahu. Contoh macam tabung haji SB, 1 year kita tunggu dia untuk oleh dividen dia kan. Contoh kalau kestabilan politik yang tak ketahuan lah ni, drop, itu je kita dapat selama 12 bulan kita tunggu. So saya tak cakap kepada dia, jadi ubah tak banyak, just ubah. Istilah macam 10 kali hanya 1 unit,
percubaan 1 unit, 2 unit, 3 unit, cukup. Tak perlu nak keluarkan saving account yang sedia ada ni, ratusan ribu, puluhan ribu untuk ni. Tak perlu. Just ikut kita punya, orang kata apa, confident kita dengan QM, tengok keyakinan kita macam mana. Jadi setakat itu maksud dia tak perlulah nak keluarkan sampai lagi last minute lagi, Syah juga dipersalahkan. Jadi so far alhamdulillah lah, yang banyak 7, 9 unit, 5, 1, 2 macam tak ada lah, over, tak ada lagi lah klien Syah yang pump sekali pelaburan 10 unit, satu pelaburan lah. So yang paling tinggi saya nampak 9 saja. Yang lain tu semua below lah, 3, 2, 1 macam tu lah. Ikut pada kemampuan dan keyakinan mereka lah. So saya ingat apalah, saya tak dapat prepare apa-apa sebab balik pun dah lewat tadi. So saya rasa itulah sekadar perkongsian yang saya bagi. Minta maaf lah saya tak pandai bercakap, saya tak pandai nak present. So sekadar inilah saya boleh mampu dan share kepada kawan-kawan, kepada sifu-sifu Syah dalam grup ni lah. So itu saja dari Syah. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Tuan Syah. Tak pandai bercakap apa tu, terror lah tu. Aduh. Jadi apa nama, sebenarnya kita nak ambil kesempatan malam ni, kawan-kawan kita lain boleh ni Tuan Syah, kita buka kepada soalan. Ada siapa-siapa nak tanya ketua Tuan Syah ke macam mana Tuan Syah orang kata apa begitu yakin cerita dekat orang. Mungkin ada siapa-siapa yang nak tanya rahsia Tuan Syah, boleh kemukakan soalan . Itu hari dalam grup tengok ramai duk tanya minta Tuan Syah share. Ni dia dah ada tadi, tanya dia. Okey. Ada soalan boleh tanya Tuan Syah sekarang. Kak Katie ke? Kak Katie ada soalan, Kak Katie? Jangan malu, jangan segan. Buat masa ni tak ada soalan lagi Roland sebab tak jumpa problem. Bila jumpa baru boleh tanya. Nampak apa je Roland. Apa-apa saja Roland mesti tangani dengan tenang je, layan je. Tengah malam pun Roland apply je apa soalan saya. Terima kasih. Baik. Fidos Ahmad. So bro, terima kasih bro. Hang pun tak lama bro, hang rajin. Mana kata hang talent hang memang ada, dari segi percakapan memang okey. Abalan, dia salah seorang Abalan. Fidos Ahmad ni salah seorang orang kata apa, investor kita ni dah jadi introducer. Dia akan orang kata lompat ke konsultan ni dengan cepat lah sebab dia ni lain macam dia ni, Fidos ni. Terima kasih Fidos. Aku kenal hang. Mana kata kita jumpa di kedai Cakotia tu pun tak sangka Cakotia Pokok Buluh tu kata menjadi saksi lah. Memang hang talent lah. InsyaAllah aku yakin hang Fidos. InsyaAllah kita meroket dekat Penang Cik Fidos. Meroket. Cakap lah Fidos, tak payah cakap Fidos, cakap. Jangan tag. Cakap ya, tak ada apa, kita sama-sama. Cakap Fidos, bagi Brolan, Tuan Azan, Tuan Syam. Kenal Fidos ni macam mana? Besok kita masuk grup. Semua sifu-sifu Fidos, jangan risau Fidos, semua sifu-sifu. Kita tak reti, kita tanya mereka. Santai je. Sharing is caring. Ya, untuk pengetahuan semua Mak Fidos ni dia memang penggemar simpan emas, penggemar ikut emas, bukan kata fundamental saja dia follow. Macam-macam. Okey. Alhamdulillah. Tanya. Waalaikumsalam, saya Fidas Ahmad. Dengar ya? Dengar. Waalaikumsalam. Teruskan. Betul teruskan. Macam Abang Syah beritahu tu. Saya kenal Abang Syah macam mana. So saya tak fikir banyak, saya terus masuk. Saya tahu. Sebab saya pun memang hunter emas, hunter gold. Macam saya pun menjual emas. Saya tahu harga emas macam mana. So macam quantum metal ni memang saya dah lama dengar tapi tak ada siapa yang conduct saya. And then bila Abang Syah masuk join, saya terus berminat lah. Memang
Memang saya tahu Abang Syah ni macam mana. Saya tahu macam dia. Saya tahu macam mana dia. Dia takkan suka-suka masuk benda-benda macam ni. And then dengan rasa orang kata yakin dengan quarter meter ni, saya terus masuk, melabur, bawa bini saya sekali, melabur sekali. And then sekarang ni dalam fasa untuk kenalkan kawan-kawan saya dengan quantum metal ni. Itu saja setakat ni saya punya perjalanan. Tapi kalau macam harga emas tu saya akan monitor setiap jam. Setiap jam saya akan monitor. Bila harga akan turun tu saya akan beli unit. Bila dia akan hit sampai tinggi tu memang rezeki kita lah. Tapi jangan beli masa harga tinggi. Tunggu drop. Sebab harga emas ni dia ada turun naik. Bila dia turun gila-gila. Bila dia naik dia gila. Itu perangai emas ni. Saya dah kaji untuk emas ni dalam masa setahun. So penggerakan dia memang berhantu. So masa nak melabur tu dia tak boleh kata nak pam. Dia kena ada tunggu situasinya betul-betul cun baru kita pam baru dia akan naik. Itu saja yang boleh saya dapat kongsi dengan sifu-sifu yang dalam ni semua. Sekian, terima kasih ya. Baik. Okay, sama-sama. Baik, Sama-sama bro. Dan juga Tuan Syah kita. Right. So itulah berdasarkan pada pengalaman beliau. Jadi dia tak kisah, dia tengok pada orang punya keperluan lah, kan, tengok macam mana apa dia punya objektif dan apa dia punya matlamat lah. Jadi no right or no wrong dalam menyimpan emas ni. Okay. Baik, seterusnya saya nak menjemput ni speaker kita yang hebat yang dinamakan Tuan Syah tadi. Speaker kita tak lain dan tak bukan. Beliau ni seorang yang sangat committed daripada selalu berduet dengan saya. Dalam menyampaikan ilmu-ilmu emas ni, dalam menyampaikan berkenaan dengan company dan juga produk yang ditawarkan oleh UKM. Jadi saya nak persilakan Tuan Azan kita, Tuan Azan Huzair Musa. Mungkin Tuan Azan Huzair ada pesanan ataupun tips kepada orang-orang baru. Jadi kalau misalnya kita tak reti nak cerita, tak reti nak explain, ajak dia orang ni masuk ke preview di mana Tuan Azan akan bantu menerangkan kepada prospek-prospek kita. Silakan Tuan Azan. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Lan. Terima kasih Tuan Syah. Puji melangit nampak. Assalamualaikum. Ada. Okey, nama saya Azan Huzair bin Musa. Saya kerja sebagai seorang accountant lah di agensi Nuclear Malaysia. Dan petang ni pun tadi saya bawa balik daripada Sabah. Saya ada lawatan audit dekat sana 3 hari. Jadi memang letih juga lah. Tapi semangat dengan QM ni, bila tengok emas tu berkilau-kilau, kita jadi semangat. Letih pun kita tetap nak teruskan juga. Sebab kita duk kira emas. Tu dia. Jadi saya ni dulu mula dalam quantum meter ni pada bulan 6 tahun 2021. Sebenarnya sebelum ni saya pernah dengar dah quantum meter ni. Tapi macam Tuan Syah cakap lah, orang cerita kita buat lalu celah telinga je lah. Tapi bila musim PKP banyak duduk kat rumah. Jadi jiran kawasan rumah saya tu Cik Amir. Dia ceritakan saya tentang emas quantum meter ni. Jadi bila ada masa kelapangan tu minta lah dia cerita. Dia cerita kat saya sikit, lepas tu dia bagi link. Pada malam tu Tuan Lan lah bersilat malam tu. Cerita pasal emas. Dan malam tu juga saya taji Tuan Lan lah. Saya tanya bertubi-tubi soalan dengan Tuan Lan. Tuan Lan jawab dengan kemai lah dia jawab. Alhamdulillah. Jadi saya nampaklah pencerahan Tuan Lan tu difahami. Yang penting ni bila orang yang sampai tu tak kira lah macam mana cara dia pun Tuan Syah, tak kisah. Dia apa-apa pun cara Tuan Syah lain, cara saya lain, tapi as long as apa yang kita sampai tu dia faham. Dia cakap lah belok macam mana, ujung dia untung. Ujung dia untung mas tu je.
Itu orang bila dengar memang orang akan jadi penasaran lah kata orang. Lepas tu pula kita tahu emas ni benda yang orang suka sebenarnya. Sebenarnya saya macam like saya ni seorang lelaki tapi saya masuk ke emas. Tapi yang untung isteri kita lah. Kita duk beli untuk dia. Dia senyum je lah kan. Tapi bila ada platform yang macam ni, yang platform yang ada emas digital yang kita boleh kumpul ni, itu satu. Lepas tu pula dia ada sistem pembiayaan gandaan tu. Itu yang saya nampak lagi unik produk ni. Sebab dia macam lebih kurang kita boleh anggap macam ASB jugalah. Cuma ASB ni lain lah. Dia hujung tahun dapat dividen. Berdasarkan persen-persen lah. Bergantung kepada ekonomi negara. Dan kita pula kena bayar bulan-bulan. Tapi emas ni, kita beli sekali, ganda dia terus 10, lepas tu kita biarlah seberapa lama, tapi kita tahu harga emas tu naik. Dia tidak akan berlaku satu penurunan yang luar biasa. Kalau kita tengok graf tu secara keseluruhan yang macam saya sampaikan tu, dia ada turun. Turun tu yang jadi huru-hara seluruh Malaysia, orang beratur, berpanas, berhujan nak beli emas. Lepas dia naik tu, kita tunggulah untung tu. Tetapi konsep dalam quantum metal ni, kita kena fokus kepada long term. Sebab kita bukannya main share gold tau, jual beli. Yang ni kita simpan memang untuk long term investment. Macam kita menabung lah, macam Tuan Syah cakap tadi, dulu kita simpan duit. Kalau kita simpan, duduk situ lah duit tu. Kalau RM10, kalau RM1,000, macam tu je lah. Tapi kalau kita beli ingat emas, dia gandakan lagi produk kita dengan QM ni. Ganda tu yang kita nak. Kita letak tapi dia berganda. The end of the day untung, tapi produk tu haruslah patuh syariah. Sebab bila emas ni dalam Islam, kita ada zakat emas, kena bayar. Dan soal emas ni, daripada kita hidup di dunia sampailah kita mati besok pun masih cerita pasal emas. Betapa emas ni rapat dengan orang-orang Islam. Lepas tu pula produk kita ni pula, kalau kita banding apa yang ditawarkan oleh bank, kalau kita tahu bank-bank sekarang ni berlumba-lumba tawarkan akaun emas, gold account ni. Tapi kalau dekat bank, kita beli kena beli terus 1 gram. Jadi kalau 1 gram ni kadang-kadang orang tak cukup duit. Tapi dengan quantum metal ni, dia punya produk, dia ada every needs of customer. Ikut kemampuan dia. Ada RM10, boleh dah beli emas. Ada RM100, boleh juga kita beli emas dengan gandaan 5. Kalau ada duit lebih, RM1,000, belilah gandaan 10. Itu yang special. Pada syarikat-syarikat lain yang offer gold ni juga, dia hanya ada jual emas. Lepas tu dia ada pajak juga. Jadi dia ada setakat tu saja. Tapi yang unik quantum metal ni, dia ada gandaan. Itu yang bagi saya memang tak ada dekat orang lain. Memang ni lah yang menjadi saya tersentuh tu untuk invest pada bulan 6 tu, terus saya beli. Saya terus buka untuk isteri saya. Saya expandkan lagi benda ni. Lepas tu target saya pula pada ketika tu untuk jadi penyimpan je lah untuk kita beli. Macam Tuan Syah cakap tadi, tiba-tiba Tuan Lan cerita kita boleh jadi usahawan pula. Boleh ada kedai emas. Jadi saya kira-kira tengok keuntungan dia 7%. Bila kita jadi konsultan, dia lagi banyak ni saya cakap. Tapi tak apalah, saya fokus dulu untuk simpan diri, untuk diri sendiri. Lepas tu saya cerita. Bermula saya cerita ni macam Tuan Lan pernah cakap dululah, kita ceritalah kat adik-beradik, saudara mara kita, kat tempat kerja kita. Jadi saya cerita adik-beradik dulu. Adik-beradik saya cerita masuk, Alhamdulillah. Sebab emas ni, lepas tu kita cerita lah dengan adik-beradik, dia faham. Kita ni lebih rapat. Jadi kalau kita cerita tu mudah dipercayai lah. Lepas tu cerita dekat belah isteri saya pun habis tapau semua. Adik-beradik dia 9 orang. 99 masuk. Alhamdulillah. Lepas tu yang terdekat kawan-kawan. Saya cerita kawan-kawan. Ada yang skeptikal lah. Tapi ada yang positif punya side. Okey, masuk. Yang skeptikal tu kita cerita juga. Kita share info. Saya bagi info. Akhirnya orang skeptikal tu akan masuk juga. Lastly, saya pergi dekat rakan-rakan dekat office. Bayangkanlah dekat satu office saya tu, satu floor saya tu, habis saya tapau semua masuk.
Saya cerita dengan diorang satu-satu sampai saya gunalah bilik meeting office tu waktu rehat pukul 1, pukul 2 tu panggil diorang, saya bagi talk dekat dalam tu. Saya bagi talk semua tapau. Sekarang lepas tu pula sampai pengarah bahagian saya pun saya tapau sekali. Saya cakap ke dia, bos. Saya cakap, bos, ni ada pasar emas ni. Habislah ni azan dah nak jual barang. Habis dia cakap. Semua panik dia cakap saya nak jual barang. Saya cakap, saya mana pernah jual barang, bos. Saya punya sibuk, tak ada jual barang. Ini saya nak bagi peluang. Bos simpan emas. Sebanyak mana nak simpan lah. Jadi dia cakap, emas memang betul. Saya pun beli emas. Dia adalah beli emas dekat satu syarikat yang lain tu. Tak apa. Apa yang dah beli tu bagus. Emas ni tidak ada isu rugi pun. Tapi saya boleh bagi offer yang better lagi, saya cakap. Bila saya cerita kat dia, dia pun masuk. Sekarang ni saya tengah approach ketua pengarah agensi Nuclear Malaysia pula sekarang ni. memang kerja luar biasa lah sebab ni. Ketua pengarah dia tu, saya pergi jumpa dia, saya tanya dia. Saya cakap, boleh tak saya nak jumpa? Ada hal nak bincang, saya cakap tu. Dia cakap, apa hal Azan nak jumpa ni? Dia pasal kerja, bos. Tapi ada sikit investment saya nak cerita. Dia pun cakap, saya pun dah invest gold. Rupanya dia pun dah beli gold juga dengan satu lagi syarikat tu. Saya cakap, tak apa, bagus. Maksudnya, bila saya nak sampaikan kejap lagi ni, lebih mudah bos faham, saya cakap tu. Dia panggil saya naik. Saya bagi dia 30 minit cerita. Lepas tu dia minta saya semua info tentang QM ni. Jadi dia pun baca. Dah 2 minggu dah saya approach dia tu. Approach dia, insyaAllah minggu depan. Dia panggil saya face to face. Dia suruh saya briefing dia lebih detail. Jadi macam tu lah saya buat tu. Tapi dia sebenarnya dia tengok orang juga macam mana kita nak cerita benda tu. Tapi untuk orang yang macam adik-beradik saya kan, macam kawan-kawan, lepas tu yang staff office saya tu, saya lebih tekankan cerita dia macam mana kita mengalami kerugian membayar duit kereta setiap bulan. Saya buat itu je saya punya killer point saya bila saya cerita dengan orang. Saya cerita dengan dia pasal kereta, kalau kita bayar setiap bulan, apa kita dapat selepas 4 tahun, saya cakap dengan dia. Dia cakap, dapatlah kereta, tapi dah susut nilai lah ikut harga masa tu. Jadi saya cakap dia, percaya tak, dengan kita beli emas dulu, daripada duit emas tu, kita dapatkan advance, kita bayar kereta, the end of the day, selepas 4 tahun, kita ada cash kat tangan kita. Semua rasa pelik. Jadi bila rasa pelik tu lah, saya start cerita dengan tulis tu. Sebab benda ni, saya macam lebih suka macam bercerita ni face to face. Sebab face to face ni, orang nampak kita punya ekspresi muka kita, dia nampak body language kita, macam mana kita attract dia. Lepas tu bila kita tulis atas kertas ni, kita punya hajat tu sampai lah. Saya lebih suka macam tu. Tapi secara Zoom ni memang saya ajak lah dia dengar lah. Tapi the second time tu saya datang dengan method of face to face lah dengan diorang. Saya cerita pasal kereta punya bayaran tu je, terus dia masuk. Jadi bila dia masuk tu, saya akan maintain diorang lah. Setiap bulan saya akan follow up, hantar satu blast message email supaya dia bayar kereta tu. Dalam masa bayar kereta, kalau ada duit lebih niaga ke apa, dia pun sekarang ni banyak buat berniaga part time. Saya cakap daripada duit tu kita simpan kat dalam bank, macam tu je duit tu, tak kira lah 100 pun kita dah boleh dapat ganda 5. Jadi macam tu lah saya approach dia orang. Jadi dia orang pun keep maintain, tambah sikit. Jadi yang bos saya pula, cara dia lain. Dia lebih kepada investment terus lah. Saya tak cerita lah pasal kereta. Saya cerita pasal investment GAE 10 kali tu, berapa dia boleh dapat in future berdasarkan prediction kenaikan harga emas dunia. Jadi dia tengok benda tu, lepas tu dia tengok background QM ni pun memang cukup very strong. Saya banyak ceritakan tentang hubung kait My Angkasa. My Angkasa ni a part of government juga. Jadi orang kerajaan sinonim lah dengan My Angkasa ni. Jadi lepas tu dengan bank muamalat saya share dengan dia. Lepas tu apa-apa pun patuh syariah tu yang penting. Sebab dia banyak tanya. Macam mana emas ni kita nak angkat, lepas tu sah ke? Bila saya cerita tentang patuh syariah tawaruk konsep tu, dia pun okey, baru dia nampak benda tu. Jadi tu yang dia start invest tu.
Itu cara-cara saya lah dengan diorang. Lepas tu pula saya anggap benda ni mudah lah. Saya tak anggap benda ni susah. Sebab benda emas, orang senang faham sebenarnya. Cuma orang percaya dengan tidak je sekarang ni. Sebab dulu punya produk-produk emas ni ada juga yang banyak yang menipu. Jadi kesan dia pada kita lah. Tapi tak apa. Benda ni saya anggap benda ni mudah cerita pasal emas sebab saya tahu tak ada orang pun tak suka emas. Jadi saya cerita dengan cara saya. The killer point pasal bayar kereta tu. Itu menyebabkan orang akan terus masuk. Jadi bila orang dah masuk makin banyak ni, akhirnya dalam bulan November saya pun dah capai 30K tu. Di situlah saya jadi consultant. Dan lepas tu macam jadi consultant tu, yalah memang kita tahulah komisen tu. Lepas tu terus buat kerja je macam biasa. Dah buat kerja, dah bertambah-tambah, orang tambah. Saya duduk fikir, mana pergi saya punya payout ni? Puas saya cari dekat saya punya dalam account QM tu. Mana pergi payout ni? Tak nampak saya kat tu kan. Saya pun mesej Tuan Lan senyap-senyap. Tuan Lan, nak tanya segan. Padahal dah bercakap tiap malam. Kita punya payout ni kat mana Tuan Lan? Saya punya. Jadi Tuan Lan cakap, cuba saya buka tengok kat bawah. Ilah Allah, rupanya ada kat bawah tu payout saya. Rupanya dah banyak lah. Tergelak sendiri saya dengan Tuan Lan payout saya kat situ. Saya ingat itu currency, tukaran duit kita pada hari tu ke apa. Maksudnya siapa nak tukar. Saya tergelak Tuan Lan lah. Rupanya itu payout. Alhamdulillah adalah payout saya tu. Bolehlah payout tu saya convertkan untuk belilah JE 10 kali. Dapatlah beli JE 10 kali tu satu unit dengan payout saya. Alhamdulillah tu. Tu rezeki tu. Jadi cuma saya nasihatkan kepada orang di luar tu, kita kena tanamkan minat ni. Sebenarnya benda ni kita kena tanam pada diri kita dulu. Kita minat tak benda ni? Tapi saya percaya bila emas ni semua orang minat sebenarnya. Tapi orang kadang-kadang tak yakin cara nak sampaikan tu. Tak apa. Bila kurang yakin tu, bagi dia masuk dengar kita punya preview yang hari Selasa tu. Saya dengan Tuan Lan selalu berduet tu. Kita akan bantu. Kita akan sampaikan sejelas yang mungkin. Lepas tu dalam masa sama, introducer yang ada dalam ni, cubalah ikut apa yang saya cakap, Tuan Lan cakap tu. Cuba gunakan balik benda tu untuk sampaikan balik untuk orang yang kita ajak tu. Kadang-kadang dalam tu dia segan bertanya. Jadi dia cakap faham, tapi kita bolehlah follow up balik untuk bagi explanation yang detail tu. Jadi akhirnya dia akan faham. Sikit-sikit dia akan faham. Macam itulah. Jadi itu je lah saya punya sharing untuk malam ni. So saya harap terima kasih kepada semua. Maksudnya dengan penyampaian saya itu menyebabkan terbuka minda kita semua. Maksudnya orang-orang yang kita jemput tu pun minda dia terbuka. Alhamdulillah. Spirit saya ni lebih kepada saya nak orang bangsa kita ni biarlah semua kaya dengan emas. Biar kita ni gah di mata dunia ni, orang yang bangsa kita ni kaya dengan emas. Sebab kita tengok orang lain pun dia kaya juga. Tapi dalam Islam ni kelebihan kita emas. Jadi saya suka sangat orang kita ni kaya dengan emas. Alhamdulillah, kita semua dah bekerjasama menanam minat ni kepada orang luar tu supaya dia faham tentang emas, supaya dia terus simpan emas. Jadi saya proud lah kepada semua tim GPG ni yang cukup luar biasa cara kita bekerja. Maksudnya kita cerita ni dalam era emas yang ada sekarang ni, orang boleh terima. Orang mudah menerima simpanan emas ni. Okey? So teruskan istiqamah semua untuk simpan emas. Alright, Tuan Lan, saya serah balik Tuan Lan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Azan. Itu dia speaker kita begitu bersemangat. Okey. Jadi daripada aura semangat dia tu dapat kita ambil sebagai bekalan kepada kita semua untuk sama-sama bergerak secara agresif seperti mana speaker-speaker kita malam ni. Okey, sahabat-sahabat kita malam ni, Tuan Syah, Tuan Azan. Alright. Jadi ada malam ni kita ada ramai lagi kawan-kawan baru kita macam Cik Sania dan Cik Suzy. Mungkin kalau ada apa-apa soalan boleh saja tanya kalau segan nak tanya kami boleh tanya dalam grup ataupun direct PM saya pun tak apa, insya-Allah. Okey. Jadi saya nak panggil seorang lagi lah kot. Saya nak panggil Kak Jah mungkin ada nak berkongsi sesuatu dengan kita semua malam ni, Kak Jah.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khadijah binti Abu Bakar. Ini ucapkan selamat datang kepada sebenarnya dalam grup malam ni saya ada 2 orang yang masuk baru-baru je, dia masuk sebagai ahli cultivator. Sebenarnya saya ingin minta maaf pada sahabat saya lah, Puan Sania. Sebenarnya dah lama saya nak bagi tahu dia, tetapi dia masa tu tengah promote public goal dekat saya. Sedangkan saya nak cerita tentang cultivator, saya bela lagi masa tu. Tapi saya nampak cultivator tu lebih baik daripada public goal. Saya kata macam mana nak tackle Sania ni kan. Lepas tu sekali saya promote dekat kakak dia dulu. Tapi kakak dia macam tak berapa berminat. Jadi saya lupakan dia sekejap. So saya fokus pada perjalanan saya dulu. Saya akan pastikan saya dapat dulu apa yang saya nak. Bila saya dah jadi konsultan, then baru saya patah balik dekat Puan Sania, saya cerita kat dia. Rupa-rupanya dia pun berminat juga. Dia excited sangat. Hari ni saya nak welcome dia datang. Dia free malam ni. Selamat datang Puan Sania. Terlebih dulu saya minta maaf kerana yalah, kadang-kadang kita tak sangka yang dia sebenarnya dia yang berminat, bukan orang lain kan. Jadi kita tak boleh baca orang punya minda. Rupanya dia jauh lebih berminat daripada saya sebenarnya. Sebenarnya saya busy dari segi bidang kerja saja. Jadi dia suri rumah yang berkejaya juga. Lepasan orang pandai lah compare pada saya kan. Jadi minda dia cukup luas, cukup intelek lah. So saya macam rasa terharu jugalah bila dia kata dia berminat dengan cultivator. Saya harap dalam perjalanan dia dengan saya akan berjaya boleh pergi lebih jauh dalam bidang cultivator. Kita sama-sama naik. Saya tak lupa juga dengan Puan Suzila, dia memang dah lama dah bidang dalam investment, tetapi belum jumpa orang yang nak approach dia. Jadi kebetulan Allah dah susun cantik lah jumpa saya. So saya rasa macam bertuah jugalah sebab kita boleh bergerak secara teamwork untuk naik sama-sama, berjaya sama-sama, marahkan lagi ramai sebanyak mungkin orang Melayu kita especially lebih berminat pada emas ni. So itu sajalah obrolan yang saya boleh sharing. Tahniah pada Sania dan Suzy kerana hadir malam ni. Terima kasih Roland. Baik, sama. Terima kasih Kak Khadijah dan juga terima kasih kepada direct Kak Khadijah, Puan Sania dan juga Puan Suzy. Terima kasih kerana join malam ni. InsyaAllah kita sama-sama semarakkan semangat kita untuk kita sebar, luaskan lebih ramai lagi dekat orang di luar sana tentang kepentingan menyimpan emas. Okey, jadi yang mana yang dah ada pengalaman menyimpan emas, sebelum ni satu advantage lah, maksudnya kita ada knowledge, kita ada ilmu tentang emas sebelum ni, jadi kita boleh apply, maksudnya kita gunakan melalui kita implement melalui kaedah fintech yang ditawarkan oleh UM. Okey, kita combine apa ilmu yang kita ada sebelum ni dan kita manfaatkan untuk kembangkan lagi kita kata pendapatan kita, dan juga secara tak langsung kita meramaikan lagi orang di luar sana terlibat dalam memiliki emas, khususnya cara baru, kaedah baru secara digital. Jadi itulah keistimewaan emas yang ditawarkan oleh PM ni. Jadi insyaAllah kita sama-sama manfaatkan platform yang ada ni. Saya pun tak adalah mahir mana, kita cuba sedaya upaya semampu kita untuk memberikan yang terbaik. Jadi di kalangan orang-orang baru kita malam ni mungkin ada satu idea ataupun
ada input yang lebih bagus untuk kita lakukan penambahbaikan di masa depan, kita aluk-alukkan. Okay? Jadi benda ni bukanlah untuk saya seorang, tapi untuk kebaikan bersama. Sebab kita bergerak secara berpasukan, masing-masing bantu-membantu. Jadi terima kasih juga kepada Tuan Azan. Tuan Azan secara konsistennya menjadi speaker untuk menerangkan kepada kita semua tentang kebaikan produk dalam quantum meter. Okay. Jadi jam dah pun nak menghampiri 11 malam. Okay. Tadi Tuan Firdaus pada ada buat analisa. Advantage juga ni. Macam Tuan Firdaus ni dia mungkin mahir dari segi technical analysis, okay, berkaitan dengan emas. Mungkin di masa depan kita boleh kita minta Tuan Firdaus share dengan kita bagaimana kita nak predict market dan sebagainya. Okay. Apa faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kenaikan dan juga penurunan harga emas. Okay. Seperti yang diwar-warkan tadi, saya tempat dekat chat tadi, Firdaus ada sebut tentang harga. Jadi kita tengok dia dah cuba reach untuk nak pergi ke support yang baru. Okay. Jadi sama-samalah kita grab peluang ni. Okay. Ada cash, tukarkan saja kepada emas. Okay. Jadi itulah moto yang kita nak bawa, kita nak berkongsi kepada orang luar sana. Ramai-ramai kita dapatkan manfaat cara baru, kaedah baru dalam pemilikan emas. Okay. Baik, ada soalan lain kan sebelum kita tutup dulu sesi kita malam ni? Mungkin Kak Niel ada nak tambah sikit kan, Kak Niel? Okey, so kalau tak ada apa, kita akhiri dulu sesi kita pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana yang menyertai kita malam ni. Semoga kita sama-sama dimurahkan rezeki untuk tahun ni. Kita sama-sama kaya dan berjaya. Bak kata Tuan Azan tadi, kita nak meramaikan lagi orang Islam memiliki aset dalam bentuk emas. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi insya-Allah pada hari Selasa malam. Okay, so itu saja. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat malam. Salam malam. Gunung Jerai. Gunung Jerai.